Bismillahirrahmanirrahim. Jelas Semua boleh dengar aku Izani boleh dengar Okey, boleh. Okey. Assalamualaikum dan selamat pagi saya ucapkan kepada semua peserta. Saya Siti Mariam binti Zainal Abidin dari Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin. Hari ini saya ingin berkongsilah sedikitlah tentang Google Drive. Okey, saya rasa semua mungkin pernah gunalah Google Drive kan. Okey. So saya share dulu. Stop. Slide share. Ni, Desktop. kan. Okey, Assalamualaikum. Saya minta maaf ada kesilapan teknikal sikit. Okey, so Google Drive as a student collaboration platform. Google Drive seperti semua sedia maklum, saya rasa semua orang pernah menggunakan Google Drive. So Google Drive ni sebenarnya boleh digunakan oleh sesiapa sahajalah asalkan kita ada akses kepada internet dan juga kita ada akaun Google. Okey, so Google Drive ni adalah satu features yang disediakan oleh pihak Google lah. Okey, kenapa tajuk kita hari ini adalah Google Drive sebagai platform kolaborasi pelajar. Okey, sebagai tenaga pengajar ada beberapa masalah lah kalau pelajar kita nak buat tugasan, terutamanya kalau tugasan melibatkan kumpulan. Okey, ni antara masalah yang saya andaikan lah ataupun kita boleh kenal pastilah antara masalah yang berlaku bila tugasan yang patut diselesaikan oleh pelajar. Masalah yang pertama adalah miscommunication. Maksudnya mungkin pelajar macam pembahagian tugas ke dia ada masalah lah, maksudnya tak sampai maklumat yang dia nak share kepada ahli kumpulan yang lain. Okey. Yang kedua, file tugasan tersebut lah, sama ada hard copy ke soft copy ke hilang ataupun lupa letak dekat mana-mana. Okey, dan yang ketiga antara masalah lain mungkin ada kawan yang ambil assignment so tak boleh nak rakan-rakan yang lain tak boleh nak check assignment yang nak dihantar, tak boleh nak edit dan last kali tak dapat hantar kepada lecturer lah. Okey. So daripada masalah ni antara solutionnya lah yang dicadangkan adalah kita boleh gunakan Google Drive. Maksudnya kita simpan file assignment dekat dalam Google Drive dan anyone lah yang dalam team members tu boleh access, boleh edit. Okay. So Google Drive keep everything and share everything lah. So dalam Google Drive ada banyak application lah, banyak features ataupun ciri-ciri yang ada dalam Google Drive. Okay, so Google Drive, secara perkenalan, Google Drive ni adalah satu perkhidmatan untuk kita simpan file dan juga untuk kita sync. Sync maksudnya kita boleh akses file tersebut yang disimpan dalam Google Drive dari pelbagai device ataupun multiple devices. Okay. Google Drive ni dilancarkan pada 24 April tahun 2012. Okay, so fungsi utama Google Drive adalah untuk simpan, store, see ataupun kita boleh access lah, kita boleh view
sync tadi kita boleh access dari banyak device, bukan kata daripada komputer saja, kita boleh access daripada mobile device kan, dari telefon ke laptop ke, dan juga kita boleh share. So 4S untuk Google Drive ni secara rumusannya fungsi dia adalah 4S lah. Google Drive, kita boleh kategorikan lah ke pengguna Google Drive ada dua jenis. Yang pertama untuk individu. Individu tu dia boleh simpan data dan kemudian dia boleh akses lah data tersebut. Kemudian teams maksudnya bila file tu di-share maksudnya dia dah dalam kategori teams lah, access and share. Dua jenis kategori pengguna lah dalam Google Drive. So Google Drive features, ini yang saya ingin kongsi lah hari ini kan. Ciri-ciri yang ada dalam Google Drive, mungkin ada banyak lagi fungsi-fungsi Google Drive. Kita boleh, kemudian kita boleh explore kemudian lah. Yang pertama Google Drive, storage yang sebab dia adalah satu perkhidmatan penyimpanan data. So storage, berapa kapasiti yang dia boleh simpan. Secara percuma Google Drive menyediakan 15 GB. So kalau kata nak extend lagi size dia, kapasiti dia, maksudnya kita kena langgan lah. Mungkin dalam 100 GB ataupun yang paling besar yang saya tengok adalah 2 TB. So yang kedua, dalam Google Drive kita boleh simpan pelbagai ataupun any type of file lah. File kalau kata macam dalam format Microsoft Word kan. So kita boleh simpan dan juga kita boleh buka daripada Google Drive. Ada aplikasi yang disediakan dalam Google Drive yang sama macam, lebih kurang sama macam Microsoft Word. Itu yang kedua. Yang ketiga, ciri-ciri bagi Google Drive adalah safe and secure. Maksudnya kalau kita simpan data dalam Google Drive ni memang selamat lah. Tak akan berlaku kehilangan data lah, kecuali ada someone yang delete kan. Maksudnya yang orang yang kita share, dia delete file ke, tapi edit ke kan. Tu bila kita nak share tu kita kena hati-hatilah. Dan safe and secure maksudnya nanti bila kita nak access, kita kena, pengguna tu, owner tu dia kena sign in. And then kalau kita nak buka dekat device lain, dia akan hantar verification code sebelum kita nak verify sama ada pengguna itu adalah betul-betul adalah owner bagi Google Drive tersebut lah. Dan yang keempat, dalam Google Drive ada banyak jenis aplikasi. Contohnya lah yang selalu digunakan adalah Google Docs. Google Docs ni sama macam Microsoft Word. Lebih kurang sama lah dia punya interface. Kegunaan dia adalah untuk kita nak tulis laporan ke, nak buat assignment, macam student tadi nak buat assignment, nak buat dalam docs kan, dalam dokumen. Yang kedua, Google Sheet. Google Sheet ni kalau kita biasa guna Microsoft Excel lah, dia punya interface tu lebih kurang sama lah. Dan yang ketiga, seterusnya yang ketiga, Google Slide. Google Slide ni untuk kita buat presentation lah. Yang seterusnya aplikasi Google Form. Google Form ni kalau kita nak buat quiz, kalau macam tenaga pengajar nak buat quiz boleh guna Google Form, ataupun kita nak buat kaji selidik tentang apa-apa kajian ke, ataupun kita nak, mungkin tenaga pengajar nanti nak isi maklumat kedatangan, kehadiran pelajar dalam kelas. So kita boleh guna Google Form. Dan kita ada Google Drawings. Drawing kalau nak lukis flowchart ke, so boleh guna Google Drawing. Dan sebenarnya ada banyak lagi aplikasi lah yang ada dalam Google Drive. Yang ni kita boleh tambah melalui function add-ons. Kejap lagi saya tunjuk lah macam contoh beberapa add-on yang kita boleh tambah dalam Google Drive. Itu yang keempat. Yang kelima, so bila kita dah create file, docs ke, sheet ke, slide ke dan so on, kita boleh share file tersebut. Share pada pengguna yang ada akaun Google ataupun yang tak ada akaun Google. By default, secara bila kita create file,
secara asasnya file tersebut akan disetkan sebagai private lah. Okay, private sehingga share. Okay, kalau kita setkan sama ada pengguna lain tu boleh view, boleh komen, boleh view sahaja ataupun boleh view dan komen, dan juga boleh edit, view, komen dan edit. Sama ada file yang file itu sahaja ataupun folder yang ada banyak file lah dalam folder tersebut kan. Okey, so itu yang kelima, kita boleh share. Yang keenam, ini fungsi yang ada dalam Drive for Android. Maksudnya aplikasi yang kita install dalam mobile device lah, contoh dalam telefon ataupun dalam telefon lah. Okay, kita boleh scan dokumen. Kalau scan dokumen maksudnya kalau macam ada dokumen surat-surat ke kita nak scan, so kita boleh scan guna Google Drive. Tapi hanya untuk mobile phone lah. Okay, dalam ni kita kena download lah Drive for Android. Okay, dan yang ketujuh, daripada dokumen yang dah di-scan, sama ada kita scan sendiri ataupun kita ambil image daripada internet kan, kita boleh keluarkan, pull out the text from pictures. Keluarkan teks daripada gambar. Gambar tu terdiri daripada format sama ada JPEG ke, PNG, GIF ataupun PDF. Okay, sebab apa kita nak keluarkan teks daripada gambar ni, supaya kita tak perlu menjimatkan masalah, kita tak perlu nak type balik teks dalam Word ke apa kan. Okay, nanti saya akan tunjuk macam mana kita nak pull out text from pictures. Ataupun ni kalau kita biasa dengar, kita guna OCR, Optical Character Recognition lah. Macam itulah fungsi dia kan. Tapi syaratnya gambar tu mestilah bersaiz maksimum 2 MB sahaja. Okey, dan yang ke-8, yang ni saya nak share lah macam mana kita nak backup and sync. Maksudnya yang ni pun kita kena install lah, sama ada dalam komputer, dalam laptop ke ataupun dalam kita punya handphone. Kita nak backup file, dia ada dua jenis, dua kategori. Kita boleh backup daripada Google Drive, apa-apa file yang ada dalam Google Drive, kita nak backup ke komputer. Itu yang pertama. Yang kedua, file yang ada dalam komputer, kita boleh automatically backup dalam Google Drive. So yang ni dua-dua ni sebenarnya dia akan secara automatik. So tak perlu nak every time kita update ke apa, kita kena upload semula, tak. Yang ni dia akan buat secara automatik lah. Kita boleh backup and sync. Okay. So sebagai permulaan, kita nak gunakan Google Drive. So first of all, kita kena ada internet lah kalau kita nak guna Google kan. Dan kita kena ada account Google. Okay, saya nak tunjuk macam mana mungkin semua ada account Google. So saya nak tunjuk sedikit lah macam mana kita nak sign in, ataupun kalau tak ada account Google, kita nak kena sign up lah. Okay, contoh macam ni, kalau saya ada account, saya klik lah dekat nama saya, ID saya ni. Ataupun kalau tak ada account lagi, kita klik pada guna account lain. Kat sini, ni dalam bahasa Melayu lah. Dia ada buat account, create account lah. Okay, klik dekat create account. Okay, dia ada dua option dekat sini, dia tanya untuk diri saya sendiri, for myself lah, ataupun untuk perniagaan kita lah. Okay, dia ada dua option lah. Kalau untuk diri sendiri, kita klik untuk diri saya sendiri. And then diminta dekat sini kita isikan maklumat dekat dalam ni lah. Yang nama pertama, nama keluarga, kemudian kita punya username ataupun ID. Okay, ID ni terdiri daripada huruf, nombor dan noktah. Okay, kita boleh isilah, contoh katalah kita nak buat Siti.Mariam. Okay, maksudnya kita punya ID nanti bila nak login nanti kita guna ID ni ya, siti.mariam@gmail.com. Okay, kemudian kita masukkan kata laluan. Kata laluan ni kita masukkan
Sekurang-kurangnya dekat sini dia mention 8 aksara. Minimal 8 aksara dengan gabungan huruf, ada huruf, tak kisah huruf kecil, huruf besar, nombor dan juga ada simbol lah. Okay. So dekat sini kita sahkan, bila sahkan kita boleh klik seterusnya lah. Okay, kat sini ada button mata ni kalau kita nak nampak apa yang kita tulis untuk kata laluan lah. So make sure kita kena ingat lah kata laluan ni kan. So nak ingat mungkin boleh save lah dalam mana-mana ke kan. Okay. So sekarang ni saya dah ada account. So saya akan klik log masuk lah. Okay, saya klik masukkan kata laluan dan saya klik seterusnya. Okay, so ini adalah paparan utama dalam Google Drive. Ataupun katalah kita pergi dekat home, kat sini. Ni antara cara kita nak akses ke Google Drive, kita boleh type dekat URL ni drive.google.com lah, ataupun sekarang ni saya nak tunjuk katalah bila lepas kita dah login, kita masuk ke main page Google. Okay, macam ni dia masuk ke main page Google. So macam mana nak masuk ke Google Drive? So dekat bahagian kanan atas ni dia ada macam dot kita panggil grid lah, Google Apps. Okay, klik kat sini. Kita akan nampak aplikasi yang ada dalam Google. Okay, kat sini ada Google Drive. Kalau nak check email boleh check dekat Gmail. Okay, nanti kita klik Google Drive. Dekat sini yang S ni adalah kita punya macam ikon lah. Kalau kata nak letak gambar kita sendiri pun boleh. Kita klik dekat S ni. Dekat sini ada satu button ikon kamera. So dekat sini kita boleh tukar gambar lah, yang gambar kita ke apa kan, yang sesuai lah. Okay. So kita back to application tadi dan kita klik pada Drive, aplikasi Drive. Okay, ini adalah paparan utama Google Drive. Okay, paparan utama Google Drive ni dia macam ada tiga main section lah. Bahagian kiri ni untuk menu-menu yang ada dalam Google Drive. Tengah ni yang paling besar ni bahagian file dan folders kita. Dan sebelah kanan ni adalah untuk setting lah. Okay, kita tengok satu persatu lah. Okay, di sebelah kiri atas ada logo kan, logo segitiga ni, logo Google Drive lah. Kalau katalah kita klik kat sini, dia boleh klik lah. Dia akan pergi dekat homepage ni lah, homepage Google Drive ni. Katalah kita lost kat mana-mana kan, dah buka file ke apa ke, kita boleh klik dekat ikon Drive. So dia akan balik ke main page ni lah. Okay, di sebelah kanan logo Drive ni, kita ada menu search in Drive. Maksudnya kita nak cari file yang ada dalam Drive. Okay, kalau kita nak type, kita type lah. Katalah nak cari e-learning contohlah. So dia akan nampak kat sini file-file yang ada dalam Drive kita lah. Okay, boleh klik. Ataupun kita nak expand lagi carian, nak filter carian. Sama ada dalam bentuk gambar ke apa, kita boleh klik dekat anak panah, bahagian search ni ada anak panah kecil kat sini. Kita klik search ni dan kita boleh pilih sama ada kita nak pilih apa, type dia setelah nak pilih gambar sahaja, nak pilih PDF ataupun apa-apa file lah. Okay, katalah kita klik gambar, okay, foto, owner siapa, anyone, ataupun kita boleh set lah owned by me, not owned by me, ataupun specific person. Location, sama ada kita nak tengok dalam my drive ataupun dalam share with me. Kita boleh select lah yang mana-mana kan. And then kita boleh klik search lah. Okay, ni kita cancel dulu. Okay, next kita tengok sebelah atas ni ada satu ikon tanda soal ni kan. Ini macam menu help lah, support. Okay, kalau ada yang kita tak sure tentang Google Drive, kita boleh klik dekat support ni. Ada help, ada training, updates, send feedback. Okay, di sebelahnya ada icon gear ni. Icon gear ni setting lah. Kita boleh klik kat sini. Ada setting, get drive for desktop dengan keyboard shortcut.
Okay, setting. Kita tengok setting. Ada apa dekat setting? Setting. Kita tengok storage. Ada 3 yang saya dah guna 3.8 GB daripada 15 GB lah. Yang free 15 GB yang saya dah guna 3.8. Kalau nak tambah lagi kita klik buy storage lah. Okay, ni ada setting lain lah. Notification, to get all update about Google Drive item via email. Kalau kita nak dapat notification lah. Notification ni dia akan hantar ke email lah. Okay, sudah. Okay, dekat settings lagi. Tadi kita klik dekat setting. Yang ni get drive for desktop. Yang tadi yang saya kata kita nak apa ni? Backup and sync. Backup and sync ni kita nak backup daripada komputer kita ke dalam Google Drive dan juga kita nak backup daripada Google Drive ke dalam komputer. So yang ni kita klik lah kalau kita nak install. Maksudnya yang ni untuk backup and sync kita kena install. Kejap lagi saya tunjuk lah. Dan juga ini ada keyboard shortcut lah kalau kita nak guna shortcut kan. Kita pulang tak nak guna mouse, guna keyboard shortcut pun boleh. Kita nak tengok lah apa yang ada dalam keyboard shortcut. Okay, ni next sebelah button setting ni ada menu yang Google Apps tadi. Kita tengok kalau kita nak buka Gmail ke ataupun Maps ke YouTube ke, shortcut lah kan akaun kita. Okay, next kita tengok pula di sebelah kiri balik. Okay, dekat sini ada button new. Ada button tambah ni, new. So kalau kita klik new, kita kat sini kita boleh add new folder, new file upload, new folder upload, new Google Docs, new Google Sheet, Google Slide dan banyak lagi aplikasi yang ada dalam Google Drive lah. Okay, dekat sini ada connect more apps. Ini yang saya kata kita boleh tambah lagi aplikasi yang disediakan oleh Google lah. Kita boleh klik kat sini dan kita boleh tambah yang add-ons tadi. Okay, sekejap lagi saya akan go through satu persatu Google Doc, Google Sheet, Google Slide dan Google Form. Satu lagi lah. Okay, new Bila kita klik new ni, nak create folder, klik dekat folder lah. Okay, next paparan menu sebelah kiri di bawah new kita ada menu My Drive. My Drive macam kalau dalam komputer tu macam My Document lah ataupun My Computer kan. So sebenarnya apa-apa file kita, folder kita sebenarnya disimpan dalam My Drive. Okay, klik My Drive ni paparan ni lah. Ada ni quick access, dekat ni ada folders, file. Ni semua ni disimpan dalam My Drive. Okay, di bawah My Drive, di bawah menu My Drive, kita ada menu computers. Okay, komputer kita klik. Yang ni yang aplikasi backup and sync tu. Yang kita dah install, katalah kita dah install yang daripada setting, kita install get drive for desktop. Sebenarnya apa data dari komputer yang kita nak backup ke dalam Google Drive disimpan dalam computers ni. Okay, ni dia create satu, automatic dia akan create my computers ni. Kita klik dekat my computers. Ni ada pictures dengan dokumen. File-file ni lah yang di backup dari komputer lah. So maksudnya kalau kita nak simpan file baru dalam pictures ni, automatically dia akan backup, akan disimpan dalam Google Drive dalam menu computers. Sama juga folder dokumen ni lah. Okay, tu menu komputer. Okay, next di bawah menu komputer kita ada Share with me. Maksudnya kita klik Share with me. Ini adalah file-file yang dikongsi oleh pengguna Google Drive yang lain. Share file tu kepada saya. So file-file ni akan disimpan di dalam menu Share with me. So file-file ni akan remain, akan ada dalam Share with me sehinggalah owner bagi file tersebut delete ataupun dia unshare lah. So akan remain kat sini lah selagi tak di delete ataupun tak di unshare. Okay, next di bawah Share with me ni ada resend. Resend ni maksudnya dia akan papar semua file yang ada dalam Google Drive mengikut tarikh yang latest lah. Latest macam semalam lah saya duk buka Google Drive ni, latest yang ni lah. Kemudian earlier this week,
Kita boleh sort sampai bawah, ada banyak lagi file lah. Okay. Star. Next star, menu star. Star ni maksudnya file yang kita dah create, kita set dia, kita ada button star nanti saya tunjuk dalam Google Docs, dalam Google Sheet ke, kita boleh star kan, maksudnya tujuan dia kalau katalah kita nak access file yang kita tengah buat ke, penting ke atau favorite file, kita boleh klik je dekat star ni terus ada kat sini. Tak perlulah kita nak pergi dekat My Drive, cari folder mana kan, dah tak jumpa, ada banyak file sangat. So salah satu cara kita nak cepat cari file kita boleh starkan lah. Kalau nak unstar balik pun boleh. So dia akan keluar lah daripada menu star ni kan. Okay, dan di bawah star ni ada menu trash. So kita klik trash. Trash maksudnya file yang kita dah delete daripada My Drive. So dia tak terus delete daripada Google Drive, dia akan masuk dulu dalam trash. So kita ada option lah kalau kata file ni, contohlah yang ni untitled form ni, saya try ni, kita nak restore balik. So kita pergi dekat file ni, kita klik file dan kita right click. Bila right click dekat file ni, dia ada option sama ada kita nak restore. Restore maksudnya dia akan simpan balik dekat tempat asal dia, dekat folder mana kan dalam My Drive, ataupun memang kita nak delete, kita nak jimat storage kan, kita boleh klik delete forever. Okay, delete forever. Okay, nanti kita refresh dia hilang lah. Okay, di bawah trash ni ada storage kita lah. Dia bagi kat sini dia punya panduan kat sini kan, berapa banyak yang kita dah guna daripada 15 GB yang disediakan lah. Kalau nak beli lagi, klik buy storage ni, kalau kita tengok. Okay. So yang diberi secara percuma sebanyak 15 GB. Kalau kita nak tambah lagi untuk 100 GB, inilah RM8.49 sebulan. 200 GB ataupun 2 TB. Terpulang lah. Okay, kemudian kita back to My Drive, klik balik dekat My Drive. Okay, dekat bahagian tengah ni tadi saya dah mention, kat sini file-file yang disimpan lah dalam My Drive. Dia pecah kepada tiga lah, ada quick access, ada bahagian folders dan juga ada bahagian files. Okay, di sebelah sini ada list view. Okay, sekarang ni paparan saya ni, view saya nampak ni, file, folder semua dalam bentuk grid. Okay, kalau kata saya nak bagi nampak semua kan, kita boleh nampak, kita boleh view dalam bentuk list lah. Nampak dalam bentuk list. Okay, ataupun dalam grid. Ada dua view sahajalah, grid ataupun list view. Okay, kat sini sebelah list view ni ada view details. Kita nak tengok detail tentang My Drive. Okay, details. Okay, klik dekat information yang I ni. Ada details dan ada tab activity. Okay, tab activity ni penting sebab kita nak track apa yang aktiviti yang berlaku dalam Google Drive kita lah. Macam ni, memang saya yang delete form tadi kan. Ada lagi semua aktiviti saya, you semua kan. Okay, katakanlah ada someone yang cuba masuk dalam akaun kita kan. Dia guna akaun lain ke, dia akan mention, tulis kat sini siapa yang buat aktiviti. Kalau kita rasa macam ada aktiviti yang suspicious ke apa ke, kita boleh contact lah dengan pihak Google. Okay, dia orang boleh trace lah. Sebab tu lah dalam guna Google Drive ni secure lah kan. Okay, so kalau nak tutup details tadi, kita boleh tutup. Ataupun kita nak tengok details tentang file, klik file yang kita nak tengok details. Kemudian kita klik kita lah borang ni, kita klik dekat details ni lah. Okay, tak apalah. Okay, next, di sebelah kanan sekali ni ada ikon kecil, kalender. Ini adalah Google Calendar sebenarnya. So kalau kita nak tengok kalender, tak perlu nak buka dekat tempat lain, kita boleh buka dekat sini je. Klik dekat kalender ni.
Okay, so secara defaultnya dia akan papar kalender pada hari ini. Okay, kita nak tengok ni kalender Jun. Okay, nak tengok. Ini untuk menu today. Kalau nak tengok yang hari sebelumnya ke, boleh klik lah dekat sini kan, next ataupun previous. Option dekat sini ada 3 dot ni. Ada by day ataupun kita nak tengok schedule kita lah. Okay, klik schedule lah ni. Kita boleh tengok schedule. Okay, next. Nak tutup kita boleh klik close pangkal ni. Di bawah kalender ni ada Google Keep. Google Keep kita klik. Google Keep ni macam kita nak simpan nota lah. Kita boleh type lah kat sini kan, nak simpan nota apa kan, tajuk dia, nota apa, dan klik down lah. Okay. Dan di bawah Google Keep ni kita ada Google Task. Yang ni kalau kita nak set reminder ke, task apa yang kita nak buat ke kan. Macam hari ni saya set lah webinar Google Drive, saya set. Okay, ni tambahan lah, menu tambahan dalam Google Drive ni. Kita boleh tambah lagi, kita get add-on lagi. Apa-apa aplikasi lain yang ada dalam Google Drive. Okay. So ni ada contohnya auto magical form. Kalau nak tambahan, nak buat form, kita nak ada elemen lain lah kan. Boleh klik. Dekat sini ada suggestion head ataupun boleh diguna di mana. Dia akan tulis kat sini, ada ikon kecil kat sini, kat bawah ni. This app can be used directly with Gmail dengan Google Drive. Okay, so kita tutup dulu add-on ni. Okay, sekarang ni kita nak try create folder. Create folder dalam My Drive. Okay, so nak create folder, just klik new. Kita boleh klik new kat sini dan create folder. Cara lain, kita boleh pergi dekat bahagian tengah ni, ruang file dengan folders kita ni, bahagian kosong. Kita boleh right click. Right click. Dekat sini pun ada new folder. Okay, katalah kita create folder baru. Folder demo contoh kan. Kita bagi nama pada folder, kita klik create. So, folder demo akan ada dekat kita punya My Drive lah. Okay, dekat folder-folder yang kita buat ni kita boleh manage sebenarnya. Kita boleh add setting lah. Okay, contoh file demo tadi, kita nak ubah setting. Contohnya dari segi warna folder ni sendiri. Kita right click dekat folder demo. Okay, bila right click ada function share, ada function get shareable link. Kita nak buat shortcut ke ataupun kita nak move folder demo tu ke folder lain di dalam My Drive. Ataupun kita nak starkan dia supaya senang kita nak access. Bila nak access star ni maksudnya kita pergi dekat menu star tadi lah. Okay, ataupun kita nak tukar nama dia, kita boleh rename. Change color, nak tukar warna. By default dia letak warna kelabu kan. Dia kata nak color scheme, nak tukar warna. Contohlah warna purple. Okay, kita set kan folder demo tu warna purple. Okay. Selain tu, kita nak search, nak cari file yang ada dalam folder demo, nak tengok details. Folder ni pun kita boleh download ataupun kita nak remove folder demo daripada My Drive pun boleh. Kita right click. Ataupun kalau nak remove, senang sikit, tak payah nak right click, kita klik je dekat folder ni. And then kita tekan button delete dekat keypad kita lah, keyboard kita kan. Okay, ni kita nak create new folder ataupun nak create new document ke kan, Google Doc pun boleh lah kat sini kan. Katalah kita nak ambil folder ataupun file lah daripada komputer kita, nak simpan dalam Google Drive. Okay, so kita boleh sama ada new file upload ataupun folder upload, tapi saya rasa lagi senang kita guna kaedah drag and drop sahaja. Okay, kita kecilkan sikit kita punya browser ni. Okay, dan kita buka file yang ada dalam kita punya komputer. Okay, kita buka katalah dalam dokumen ni. Okay, kita boleh
klik, contoh file apa? Ni file KFC ni. Klik dekat file dalam komputer dan kita just klik, tarik. Jangan lepas lah. Kita punya mouse ni jangan lepas. Klik je. Kita nak letak di mana? Dalam demo tadi. Lepas. So dekat sini dia akan bagi tahu status lah. File tu di-upload. So dia bila successful nanti dia akan tanda tick lah. So kita check dekat dalam file demo ni. Sorry. Ada file yang apa? Kupon KFC tadi. Okay. Senang kan daripada kita nak klik file apa upload. Senang kita tarik saja masuk. Okay. So back to my drive. Okay. Okay, untuk paparan utama ni, first interface ni saya itu saja. Next, saya nak tunjuklah tentang apa ni, Google Docs. Okay, katalah saya nak create Google Docs dalam folder Google Drive course ni. Okay, saya nak create folder kat dalam ni. Create file Google Docs. Okay. So kita buka folder Google Drive course. Nampak dia punya apa ni? Ini kita panggil breadcrumbs. Dalam internet kan ada istilah breadcrumb. Maksudnya kita nampak sekarang ni kita berada di dalam folder Google Drive course. Okay, so dekat sini kita nak create new Google Docs. Boleh klik dekat button new ataupun kita just right click saja dekat bahagian kosong dalam folder ni lah. So just right click. So kita nak buat Google Doc, katalah student ke, kita sendiri, kita nak tulis apa-apa, report ke kan. So dekat Google Docs, dekat anak panah ni, kita mouse over saja, lalu saja, dia akan nampak ada dua option. Sama ada blank document ataupun from template. Katalah kita nak pada blank document, kita nak tengok from template tu ada apa, klik from template. Okay. So dalam Google Docs ni ada resume. Just student nak buat resume kan, dah ada template kat sini. Pilih je dan edit je. Kita nak buat surat, nak buat proposal ke, pilih je lah kat dalam ni kan. Ataupun kita nak daripada blank pun boleh. Klik blank. Okay. So kita dah ada file baru Google Docs. So paparan Google Docs ni macam Microsoft Word. Okay. So bahagian atas, kita tengok bahagian atas ni ada untitled document. Ini adalah nama file lah. So saya macam apa-apa file yang kita buat, perkara penting adalah kita bagi nama pada file. Okay, contoh saya letak ni kita punya Google Docs ni adalah nama dia laporan. Okay, so bila kita tukar je nama dia tadi, dekat sini dan dia akan paparkan star, move, status. Okay, yang ni ada tak button save kat sini? Tak ada kan? So sebenarnya menggunakan Google Docs, semua file dia akan save secara automatically save dalam Google Drive tadi lah. Tak perlu nak klik save kan? Macam student ke kita sendiri kan, dia lupa nak save. Okay. Star yang tadi saya kata, kalau kita nak setkan favorite kita lah, kita tengah edit, masih dalam editing lagi kan, so kita klik star, nanti nak buat carian senang. Okey, kemudian dekat bawah nama Google Docs ni kita ada file, kita klik file. Okay, dalam menu file ni ada share. So katalah kita dah siap dah laporan kita ni. Kan kita nak share kepada kawan-kawan yang lain supaya nak semak ke ataupun nak edit ke. So klik dekat share lah. Okay. Kemudian dekat bawah share ada new. Nak buat dokumen lain ataupun nak create spreadsheet pula, nak create presentation. Okay, dia akan buka dalam tingkap lain lah, dalam Windows lain lah kan. Okay, next open file lah. Make a copy, nak copy Google Doc ni, nak buat dalam separate Google Docs. Okay, download. Bila nak download file ni daripada Google Docs, nak download dalam Microsoft Word boleh, dalam open document boleh, dalam PDF pun boleh. Okay.
Kemudian katalah nak email attachment, boleh juga. Rename, nak move, nak add shortcut, move to trash, publish to the web. Okay, yang ni saya nak tunjuk katalah laporan kita ke dokumen kita ni kita nak share supaya siapa-siapa pun boleh, sesiapa pun boleh akses, boleh tengok lah. So katalah kita klik publish to the web. Publish to the web, make this document tak publish, belum publish lagi kan, sebab kita tak klik lagi publish. Okay, make your content visible to anyone by publishing it to the web. Okay, so dia ada dua cara untuk kita publish ke web, sama ada melalui link ataupun embed. Embed ni maksudnya kita nak macam lekat lah dalam, kalau tengok embed embed, kita keluar lagi, kena klik publish dulu. Kita tengok kalau link publish, dia tanya dulu, are you sure you want to publish this selection? Kalau nak, klik OK lah. Tapi sekarang ni saya punya file ni tak ada apa-apa lagi, just cancel. Okay, kalau nak embed, katalah publish, sama juga. Okay, kat bawah ni ada publish content and setting. Kita boleh start publishing, sama jugalah macam button publish tadi. Okay, katalah saya try publish. Okay, dekat sini kita akan nampak yang embed tadi. Ini yang kita macam coding sikit lah kan. Kita boleh letak dalam, contohnya dalam kita ada web sendiri ke, ataupun dalam blog kita sendiri ke, kita embedkan. Ini maksudnya nanti viewers blog ataupun website kita boleh nampak file yang kita share. Kalau link, ni adalah link lah yang kita boleh copy, ataupun kita sekarang nak tengok daripada internet lah. Okay, ataupun link tu kita nak share ke Gmail, nak share ke Facebook kita, ataupun share ke Twitter lah. Okay, tu kita, tapi make sure file yang kita nak share, publish to the web ni tak ada maklumat sulit lah kan. Kita kena hati-hati lah. Okay, ini bila dah publish, katakanlah kita rasa tak nak publish dah. So kita boleh klik dekat menu publish to the web ni juga, kita boleh klik stop publishing. So stop publishing, okay. Tutup publish to the web. Okay, itu menu file. Next, edit. Edit macam biasalah, kita boleh undo, boleh redo, cut, copy, paste. Okay. View kita nak nampak kita punya dokumen tu dalam print layout ke, mode ataupun mode editing, mode suggesting. Suggesting maksudnya kita hanya boleh komen. Teks-teks yang ada dalam Word ni kita boleh komen saja. Viewing maksudnya tak boleh buat apa-apa lah, kita boleh tengok saja. Rulers, okay. Next, insert. Insert. Dalam Google Docs kita boleh tambah, masukkan image. Image kita boleh upload daripada komputer kan. Ada gambar yang dalam komputer kita boleh upload. Ataupun ni satu feature yang senang lah, kita nak edit daripada Google Docs kan. Kita boleh klik dekat sini. Kalau nak tambah gambar yang daripada web, klik search the web. So dekat sini akan macam pop up ni Google, nak cari gambar apa? Gambar beach. Betul lah. Okay. So dia akan keluarlah gambar-gambar kan. So pilih je lah gambar apa yang kita nak insert. Just klik pada gambar, nanti dia akan insert dalam. Okay, kat bawah ni ada ni. Ada menu, ada button insert. Klik. Pilih gambar, select gambar dan klik insert. So ni tengah creating image. Okay, so keluar gambar lah. Okay, itu gambar daripada web, daripada drive pun kita boleh ambil gambar dan letakkan dalam Google Docs. Okay, daripada kamera, kalau ada kamera lah. Next ada table, kita boleh insert table, kita nak berapa kolom, berapa rows. Drawing, Google Drawing kita nak insert drawing, kena buka lah Google Drawing ni kalau new ni. Chart, bar chart ke, kolom ke, ataupun chart apa-apa yang kita nak import daripada Google Sheet. Line, special characters, equation ni kalau bersyarah matematik nak letak equation pun boleh dalam Google Docs. Header, footers, link, comment. Comment kita try sekejap, yang ni saya delete dulu. Dan insert comment, ni laporan online
Kalau kita nak insert komen. Okay. Jadi insert komen. Kat sini pun boleh insert komen ataupun dekat bawah menu file semua ni ada shortcut kan. Ada undo, redo, print, so on ni. Ada satu ikon add comment. Ni shortcut lah. Kita boleh klik kat sini add comment. So dia akan highlight dekat apa ni? Perkataan online ni kita nak komen apa? Okay, kita nak komen macam student hantar assignment. Ada kesalahan ejaan ke apa ke, kita klik dekat words tu dan kita klik add comment dan kita type lah kat sini please check the spelling, klik comment, post comment. Okay. Nanti bila kata student tu nak tengok balik file-file yang dah di comment, dia boleh tengok lah. Dan okey, ni kalau kita sendiri yang komen, kita boleh tick kat sini sama ada dah diselesaikan ataupun tak. Kalau dah selesai, kita boleh klik resolve lah. Okey. Kalau nak tengok balik komen, dekat bahagian atas kanan sebelah button share ni ada satu ikon ni, kita boleh tengok open comment history. Macam ni kan. Please check spelling. Kalau reply ni sudah boleh reply lah ataupun orang lain lah boleh reply kat sini. Okey. Nak tutup komen ni, just klik saja comment history ni. Okay, tadi dekat insert comment kan. Bookmark, table of content pun boleh kita letak dalam Google Docs. Next, format. Format, kita nak setkan format bagi teks lah. Nak bold, italic. Kalau yang nak set dekat sini mungkin lambat, kita boleh set dekat shortcut ni kan. Nak set, kita kena highlight dululah teks ni. Nak tukar teks normal ke, title ke apa ke. Font style dia nak style apa, size apa kan. Okay, itu teks. Paragraph pun sama. Paragraph ni maksudnya dia punya alignment lah, nak left align ke, center ke, right align ke, justify. Kalau report, kita kena justify. Ni saya selalu mention kat student, kalau nak buat report, make sure report assignment yang dibuat tu kena justify. Tidak nampak tak cantik kan. Next, sebelah tu ada line spacing pun juga untuk format lah. Spacing maksudnya jarak daripada baris ke baris. Okay. Okay, format lagi. Header, footers. Okay, clear formatting. Tools. Tools dalam Google Doc pun ada spelling and grammar check. Boleh, kita on je lah. Word count. Okay, ni ada satu function baru ni. Voice typing. Maksudnya kalau kita tak nak type, kita nak record guna suara je. Okay, kita try . Sekejap, saya nak letak di bawah. Tools, voice typing. Okay, dia akan keluar satu macam menu lah kat sini sebelah kiri ni. Click to speak, maksudnya kena klik dekat mic ni. Klik. Testing. Oh sorry, allow dulu. Testing. Dia kena fasting pula. Okay, kalau tak nak, kita just klik saja dekat mikrofon ni. Okay, kalau ni kita panggil voice recognition. Kalau JTMK ada satu subjek yang dinamakan human computer interaction. Features yang, kalau ada features voice recognition dalam mana-mana apps tu memang baik, terbagus lah kan, terbaik lah. Okay, so tak nak voice typing ni, kita klik close ni lah pangkar ni. Okay. Next, add-on lah. Add-on ni kalau kita nak tambah. Okay, kita try tengok get add-on. Apa yang sesuai untuk Google Docs. Okay, lucid chart. Ni kalau kita tak nak guna Google Drawing kan, mungkin limited lah. Kita nak guna lucid chart. Okay, kita boleh klik dekat lucid chart ni, kita just tambah. Saya pun guna apa? Translate, nak translate. Kalau macam pesyaran maths nak buat apa ni? Formula ke apa kan? Equation editor. Boleh klik dah dekat add-on ni. Okay, so saya tunjuk je lah macam mana, apa yang ada dalam add-on. Nanti tuan-puan bolehlah try kan. Apa yang nak digunakan boleh tambah. Okay.
help. Ni kalau keyboard shortcut, kalau report problem ke apakah. Okey. So macam yang saya beritahu tadi lah, di bawah menu file semua ni ada shortcut lah, ada undo, redo semua. Ada shortcut untuk insert link. Katalah kita nak insert link video ke apakah, maksudnya nanti dia akan jadi hyperlink. Insert hyperlink. Link apa-apalah kita kena carilah dekat internet kan, nak masukkan link apalah. Tak nak, kita boleh escape saja. Ni komen tadi, nak insert image. Okey, ni dekat sebelah kanan ni ada editing ni, maksudnya view kita tu macam tadi dekat view kan, kita nak view editing, kita nak view untuk suggesting saja ke ataupun viewing saja. Okey. Itu itu berkenaan dengan Google Docs. Google Docs. Okey, so jangan risau kalau kata file yang kita dah type semua ni, file ni akan disimpan secara automatik dalam Google Drive. So kita boleh tutup. Doc kalau dah siap kan? Lupa. Ada button share. So file ni kita boleh share. Klik pada share. So by default tadi saya kata kalau file yang kita dah create, file ni akan disetkan dalam bentuk, dalam mode private lah, maksudnya sesiapa pun tak boleh nak akses lah. Okay, kalau kita nak share, kita boleh klik share. Okay, share ni kita ada dua kaedah lah, dua cara. Kita boleh share melalui email address. Kalau kita tahu email address orang yang kita nak share, kita boleh type lah dekat sini. Contoh macam kawan saya kan, saya type nak email dia Siti Izani. Kita klik done ataupun ni kita klik kat sini. Kita klik so Siti Izani ni editor, kita boleh set lah sama ada dia boleh edit, dia boleh komen sahaja ataupun dia boleh view sahaja. Okay, so ni ada menu notify people, maksudnya nanti akan ada notification kepada Siti Izani melalui email lah. Kalau ada mesej yang kita nak tambah kat dalam email Gmail dia tu, kita boleh tambah lah kat sini. Tolong semak laporan ni. Okay, contohlah kan. Okay, ni saya cancel dulu. Ni cara yang pertama, kita boleh share melalui Gmail. Okay. Cara yang kedua, kita boleh dapatkan link, get link. Okay. Okay, get link ni, so tadi saya kata dia set dalam bentuk private kan, so dia akan tulis sini restrict lah. So kita nak set share, kita klik dekat change to anyone with the link, klik kat sini. So ni adalah link dia lah, kita boleh copy link. Tapi kita tengok dululah sama ada file tu, siapa-siapa yang ada link ni boleh view sahaja, ataupun dia boleh komen sahaja, ataupun dia boleh edit. Okay. So kalau dah siap, kita klik copy link dan klik done. And then nanti kita boleh paste lah dalam WhatsApp ke, dalam kita punya social media apa-apalah kan. Okay, ni sekarang ni saya nak cancel dululah, saya nak set balik, restrict balik lah. Saya tak nak share lagi sebab tak ada apa-apa lah. Okay. Okay, so nak keluar daripada share ni, kita just klik di mana-mana paparan lah dekat skrin kita ataupun klik button escape. Okay, to share. Okay, saya rasa yang tu tentang Google Docs. Okay, so saya tutup dulu laporan Google Docs ni. Okay, so kalau kita check balik tadi dalam My Drive tadi, saya buat file tadi dalam Google Drive Course, nama laporan. So file kita disimpan dalam ni lah, Google Drive Course. Tadi saya tak set star, kalau kata set star nanti dia akan keluar dalam menu star ni lah. Okay, kemudian yang seterusnya saya nak share tentang macam Google Sheet. Okay, katalah saya nak create juga Google Sheet dalam folder Google Drive Course. Okay, macam tadi nak buat Google Docs lah, kita boleh klik dekat new sini, button new ni, ataupun just right click dekat bahagian kosong dalam folder Google Drive Course, right click. Kita create Google Sheet. Google Sheet ni kita mouse over dekat arrow, kita boleh klik dekat blank spreadsheet ataupun kita nak create
sheet daripada template. Setelah kita tengok template, ada apa dekat template? Okay, so dekat Google Sheet ada to-do list. Katalah kita nak buat apa-apa list kan. Macam kata group assignment student nak buat pembahagian tugas. So gunalah Google Sheet ni guna template to-do list. Siapa buat apa kan, supaya nanti tak adalah masalah miscommunication. Annual budget, monthly budget, nak tengok nak buat kalender, macam-macam lah. Ataupun kita nak create daripada blank sheet lah. Google Sheet ni daripada scratch lah. Klik blank. Okay, so paparan Google Sheet ni sama macam Microsoft Excel. Dia ada dalam kotak-kotak ni kan. Kotak-kotak ni kita panggil cell. Okay. So pertama sekali bila kita create file saja, saya suruh selalu apa ni, ingatkan pelajar lah, bagi nama dulu file. Okay. Nama yang sesuai lah dengan file yang kita nak buat lah. Okay, katalah file ni saya nak buat senarai semak contoh. So enter. So dia auto save. Okay. Save dalam drive. Kalau nak start kan boleh start. Nak move ke folder lain pun boleh. Okay, kita tengok menu-menu yang ada dalam Google Sheet lah. Okay, file sama macam Google Docs tadi. Kita ada share. Kita boleh create new spreadsheet ataupun apa-apa file lain. Open, import. Import maksudnya daripada Excel yang kita, Microsoft Excel yang kita dah buat dalam komputer, kita boleh import masuk ke, jadikan dia dalam bentuk Google Sheet. Okay, so next download Google Sheet ni ke dalam bentuk Microsoft Excel ataupun PDF dan lain-lain lah, .csv ke, ataupun kita nak email, ataupun nak katalah kita tak ada internet kan, kita set siap made available offline. Kita nak set kan, tak ada internet, kita boleh akses juga file ni. Tu kelebihan Google Drive. Kita boleh nak akses secara online ataupun kita nak akses kalau offline pun kita boleh akses. Okay, boleh rename, boleh move, publish to the web pun sama macam yang saya tunjuk tadi lah dalam Google Docs. Boleh print, boleh edit, okay, undo, redo. Kat sini kan ada shortcut dekat bawah menu file tu. Kita nak delete value, nak delete row ke apa ke, kita highlight dah dulu kan. Nak clear notes ke. View, freeze. Freeze ni contoh, saya nak tunjuk freeze contoh. Setelah yang file yang saya dah ada ni, senarai kehadiran ni, saya buka, saya open with Google Sheet. Katalah saya nak papar bahagian nama pelajar saja. Okay, kita nak freeze lah. Okay, view, freeze. Freeze one row, contoh kita tengok one row jadi macam mana. Tapi ni dia sebab kalau freeze ni kalau kita ada banyak data secara melintang, kita boleh tengok certain view saja, tak perlulah nak buka, nak kena scroll kiri kanan kan. Okay, jap. View, katakan kolom row baris. Oh macam ni. Tadi saya set view one row. Okay, kalau kita tengok baris yang pertama tadi, satu ni yang Politeknik Tengku Sujin, kalau saya scroll ke bawah, dia tak bergerak kan. Itu maksudnya freeze, dia static kat situ. So kalau macam kita nak nampak kat sini menu apa kan, ni 10 ni kan, kita klik dekat view, freeze up to 10 row. So dia tak bergerak lah, 1 sampai 10 ni tak akan bergerak. Senanglah kita nak view. Okay, itu bahagian view, freeze. Okay, kat sini ada grid line. Okay, memang kita nampak dalam bentuk grid line lah. Okay, formula bar, cuba klik formula bar. Kan nampak ni fx ni, kita nak tak formula apa-apa kan. Kalau tak nak nampak, just tutup lah. Okay, zoom nak nampak 100% ke apa ke. Okay, next, insert row above, row below, insert chart, image tu nak masuk dalam cell ataupun over cell.
insert drawing form. Nak insert function dalam Google Sheet. Sama macam Microsoft Excel kan. Function ni kita nak jumlah, nak sum, nak kira average, count, max, min. Macam tu lah. Ni kalau kat tu nak tunjuk formula ni nak kena buat khusus lain kot sebab banyak sangat formula ataupun function yang ada dalam Google Sheet lah. Nak insert link, checkbox. Checkbox ni maksudnya yang boleh tick lah. Okay, multiple tick. Kita boleh tick kat mana-mana kan. Okay, comment, note. Okay, tu insert. Then format, theme. Okay, kita tengok theme. Theme ada apa? Ni new ni. Theme, dia setkan color scheme, dia punya size apa semua. Kalau nak customize lah. Okay, numbers, nak set number macam Excel jugalah. Nak set dalam bentuk nombor, nak letak dalam percentage, scientific, accounting, financial, date, time, kita boleh set dalam Google Sheet. Nak bold, italic semua ni ada dekat shortcut ni kan. Ada bold, italic semua ni, format ni. Okay, ni data. Kalau data ni kita nak sort data. Daripada A, kita kena highlight dulu data. Sort, ikut alphabet A to Z ataupun Z to A. Then create filter. Slicer. Ini saya tak pernah try. Nanti tuan-puan boleh try lah kemudian. Okay, then tools. Okay, tools. Dalam Google Sheet ada tools, create form. Maksudnya, katakan kita buat daripada form, kita akan masukkan data tu terus ke dalam Google Sheet ni. So tak payah kita nak tengok dia punya output daripada ataupun feedback daripada pengguna yang respon kan. So kita boleh create form daripada Google Sheet. Macam sync lah antara maklum data yang ada yang disubmit dalam Google Form terus masuk ke dalam Google Sheet. Okay. Notification. Notification ni pun penting juga. Katalah kita dah share file kita ni. Okay, kita nak notify. Klik notification rules. Okay, set notification rules. Notify me at my email ni when any changes are made ataupun a user submit a form. Ni kalau kita create form tadi lah. Notify me dengan cara nak ada secara daily ataupun right away bila ada update, ada changes ke, terus di email. Okay, kalau kita nak tick ni, kita boleh klik save. Tu dekat tools, add-on, sama macam Google Docs tadi, kita nak tambah add-on apa-apa function, tengok get add-on untuk Google Sheet apa yang ada dekat dalam. Okay, buat apa kalau Google Sheet, sebab banyak sangat kan, nanti kalau tuan-puan rasa okay nak buat apa-apa macam nak tambah formula ke apa yang function yang tak ada dalam Google Sheet, boleh try carilah dekat dalam add-on, boleh search dekat sini jugalah. Okay, saya tutup dulu. Okay, so ni dekat bawah menu file edit semua ni ada shortcut lah, ada undo redo, zoom, set dia punya numbering tu as currency ke, percentage ke, set decimal ni decrease decimal places, point titik perpuluhan kan, set 2 titik ke, 3 titik ke. Okay, format lain-lain. Ni dia punya font style, font size, kita nak bold, fill color. Okay, ni nak insert link, nak insert comment, insert chart. Ni kita nak buat filter, yang ni kita nak tambah function yang sum, average dan sebagainya lah. Okay, ni saya tutup. Dekat sini kita ada button share macam tadi. Kita boleh share, by default dia set as private. Kalau kita nak share ada dua cara, sama ada melalui email ataupun melalui link lah. Okay, ni Google Sheet. Okay. Satu lagi kat bawah ni, kalau dalam Microsoft Excel kan kita boleh tambah banyak sheet kan. Ni sheet 1, nak tambah
sheet, kita boleh klik dekat bawah ni ada button tambah ni, add sheet. So dia akan tambahlah sheet tu. Kalau nak delete, right click, boleh. Delete, nak duplicate boleh. Nak copy ke new spreadsheet boleh, existing spreadsheet. Change color, tengok change color dia apa. Dia tukar warna. Okay, so saya tutup Google Sheet. Kita tengok pula Google Slide. Okay, kita tengok Google Slide. Okay, dalam folder, katalah dalam folder Google Drive juga, kita nak create satu file Google Slide. Okay, macam biasa, boleh klik dekat new ataupun just right click. Ini status ni saya tutup dulu. Okay, kita right click dekat bahagian kosong ni. Kita add Google Slide. Google Slide ni kita nak from blank ataupun from template. Kita tengok from template. Ada apa dekat template. Okay. So template untuk Google Slide. Your big idea. Mungkin kita nak buat proposal. Okay. Photo album. Wedding macam nak buat aktiviti lah. Kita punya agenda ke. Portfolio ke. Macam-macam kan. Okay, telah kita try lah yang blank. Blank Google Slide. Okay, ni dia punya apa ni? Logo lah Google Slide ni, dia warna kuning ni. Okay, pertama sekali bila buat file, kena bagi nama. Okay, telah apa ni? Demo jugalah. Kita try nama demo. So dia akan auto save, ada button start, ada move to dan status. Okay, so macam PowerPoint kan, sebelah kiri ni ada view yang kecil ni, kita nak tengok lah ada berapa slide, kita nak tambah slide ke. Kat tengah ni yang kita boleh edit lah. Okay, edit. Dekat sebelah kanan ni ada theme, kita nak pilih apa design lah, nak design untuk slide kita kan. Nak ambil blank macam ni, putih macam ni ke, ataupun dark ke, streamline ke, ada banyak lagi theme. Kalau nak cari lagi, kita boleh klik import theme. Okay. Kita lah pilih satu theme. Warna pink ni. Contoh lah kan. Okay, tak nak kita boleh tutup. Okay. Okay, kat bawah ni ada menu file macam biasa, file, share new, import slide, make a copy. Make a copy ni boleh pilih entire presentation ataupun kita select slide mana yang kita nak copy. Download sama ada nak download ke dalam Microsoft PowerPoint.pptx ni ataupun PDF ke, JPEG pun boleh. JPEG maksudnya current slide sahajalah, kita nak set dalam bentuk image kan. .png ataupun .svg. Okay, email, kita boleh email make available offline, just in case lah kalau kata kita nak edit bila kita offline. Okay, publish to the web pun macam tadi lah, macam saya tunjuk dalam Google Docs tadi, kita boleh publish. Okay, tapi kena hati-hati apa yang kita nak publish ke web lah. Okay, language. Language pun kita boleh set, saya nak bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Okay, print, then edit, undo, redo, view kita nak view present, nak present. Motion ni yang kita nak letak macam animation kan. Okay. Insert, boleh insert image, text, audio, video, shapes. Okay, format, slide. Okay, new slide, nak duplicate slide, nak delete slide, nak skip slide, nak change background, apply layout. Okay, layout ni contoh macam sekarang ni, slide yang pertama ni yang bahagian tajuk lah. Kalau yang setelah kita nak tambah slide yang kedua. Tambah slide yang kedua, kita klik dekat slide pertama ni, kita boleh enter saja pun boleh. Tapi kita tak nak layout macam ni. Pergi dekat form slide tadi, kita nak apply layout. Layout katalah nak buat comparison kan, kita pilih title and to column. So dia akan tukarlah layout ni. Dia dekat slide menu slide. Dekat apply layout. Transition ni maksudnya pergerakan apa ni daripada slide satu nak slide kedua tu, macam mana transition ni. Okay, tools.
Sama juga macam Google Docs tadi, kita boleh cakap, nanti dia akan type kan. Macam ni jugalah voice type speaker notes. Okey. Kat sini ada button tambah ni. Kalau kita nak tambah slide lah. Macam tadi, kita tekan enter saja, ataupun cara lain kita nak add slide, kita klik dekat tambah ni. Tambah ni, ataupun dekat arrow sebelah tambah ni, kita boleh pilih layout mana yang kita nak lah. Okey. Okey. Ni ada undo, redo. Okey. Kat atas ni ada present. Present yang ni function yang agak menarik lah. Bila kita present, katalah kita nak present dalam kelas lah kan. So dekat sini ada presenter view. Presenter view ni maksudnya boleh ada Q&A. Kita tengok presenter view. Saya tadi tak ada apa-apa nota. Ini speaker notes tadi kita boleh edit tadi dalam, saya tutup balik. Speaker note ni kita boleh edit kat sini. Saya type testing. Okey. Kita tengok dekat presenter view. Ni kita nampak speaker note testing ni. Okey. Kat bawah ni ada menu, katalah nak Q&A. Kita nak bagi ada Q&A. Q&A. Kena klik start new. Okey, kita on kat, memang dah dia akan on lah. So yang ni kalau kata orang lain, student kita nak tanya soalan dekat dalam ni, dia kena masukkan URL ni lah. So kita kena papal lah kat student supaya dia boleh masukkan URL ni dalam browser dia dan dia boleh komen lah. Okey. Okey, kemudian ada satu function pointer. Pointer ni. Kita boleh gerak-gerakkan dalam Google Slide kita. Caption. Tengok caption ada apa. Caption ni. Hello. Nanti dia akan translate kat sini. Hello. Can you? Okey, saya exit. Kita keluar. Okey, ini tentang Google Slide. Sama juga kalau nak share. Okey, kita tutup untuk Google Slide. Next, Google Form. Okay, so dalam Google Drive course ni kita nak tambah Google Form. Borang katalah nak buat kajian apa kan, kaji selidik, borang kaji selidik. So kita pergi dekat more, ada Google Form daripada blank form ataupun daripada template. Kita tengok from template. Ada, katalah kita nak buat form tentang contact information, RSVP, apa-apa kan. Katalah kita klik dekat blank. Okay, so ni adalah Google Form. Dia ada dua bahagian, question dan juga respond. Respond maksudnya data-data yang masuk dia kena ada dekat sini lah. So question, masukkanlah tajuk, orang apa kan, description, soalan apa yang kita nak, mungkin tak, nama. Nama, dia suggest. Nama mestilah dalam short answer kan, short answer. Kalau nak pilih yang lain pun kita boleh klik kat sini, multiple choice ke, checkbox ke. Okay. Dan kalau nak tambah soalan, kita klik je add question. So, soalan kedua. Okay. Tapi untuk soalan pertama ni kalau kita nak wajibkan responden jawab, kita kena pilih required lah. Okay. Kalau nak buang, boleh buang, delete, klik delete. Ataupun kita nak duplicate, tak nak type panjang, just duplicate. Okay, kalau nak tambah section. Okay, title, import question, section. Ni section. Nak buat section 1, section 2 pun boleh. Tambah video pun boleh. Okay, ni bahagian question. Kemudian dekat atas sebelah kanan ni ada color theme lah. Nak tukar warna apa kan, warna merah ke, biru. Ataupun kita nak letak gambar dalam kita punya form. Ni theme yang ada dalam Google Drive, dalam Google Form. Ataupun kita nak upload gambar pun boleh. Okey. Pilihlah mana-mana gambar. So dia akan masuk dalam kita klik gambar, klik insert. So gambar ni akan jadi untuk header lah form kita kan. Okey, ni kalau kita preview form kita, tengok macam mana responden nampak kan. Katalah kita try nama, kita testing city and then next. Submit. Okay, so dekat sini kita akan nampak response ada 1. Okay.
Ini tak complete lah, ni contoh je kan. Okay, send maksudnya nanti macam share lah. Send kita akan nampak ni, send sama ada melalui email, melalui link. Link kat sini ada satu function shorten URL. Kita copy link ni, copy. Nanti kita boleh share lah dekat responden kita kan. Okey, itu berkaitan dengan satu lagi. Response ni, bahagian respon ni kalau kata tadi kita boleh create daripada Google Sheet, kita boleh create Google Form. Kalau daripada Google Form kita nak create sheet, kat sini ada button create sheet ni. Klik create sheet ni, create new spreadsheet. Nanti kita boleh klik create. Okay. Nak tengok data tu dalam Google Sheet lah. Okay, ni saya cancel dulu. Okey, itu 4 application lah. Google Docs, Google Sheet, Google Slide dan Google Form. Okey, next saya nak share, tadi saya kata nak share tentang features scan document using Drive for Android. Okey. Ini sebab nak kena guna mobile phone ni, saya dah ada screenshot lah. Macam mana kita nak scan dokumen. Tak perlu nak guna scanner maksudnya scanner yang besar tu kan. Kita guna phone saja, guna Google Drive. Google Drive ni kita kena ada aplikasi Drive lah dalam telefon kita kan. So, kita buka Drive kita. Bila buka Drive kita akan nampak lah, maksudnya kita dah sign in lah dalam Drive dalam phone kita tu. Kita akan nampak satu button tambah dekat bahagian bawah Drive ni. Then kita klik tambah ni, dia akan keluar nak new folder macam tadi button tambah dekat tadi yang saya tunjukkan, new folder ke ni upload ke, dia ada satu menu scan. So bila klik scan kita boleh scan lah apa-apa dokumen ke apa-apa yang kita nak hantar daripada hard copy nak tukar dalam bentuk soft copy. Okey, itu kita nak scan dokumen guna Drive. Okey, yang seterusnya saya nak tunjuk pull out text from pictures. Tadi kita nak daripada hard copy nak yang scan dokumen ni kan, kita daripada hard copy nak tukar dalam bentuk soft copy. Kemudian daripada soft copy dalam bentuk gambar, kita nak edit text tu, kita boleh gambar tu kita keluarkan dia punya teks daripada gambar lah. Okey, kita tengok dalam Google Drive tadi. Contoh gambar ni, katalah gambar ni. Gambar buku ni kan, You Can Buy Happiness ataupun ni borang PM02 ni. Dalam bentuk PDF kan, .pdf. So kita nak edit teks dia kan. So kita just klik dekat file, kita boleh right click. Bila right click, kita klik dekat sini ada open with. Open with, kita pilih Google Docs. Okay, so tadi borang kita dalam bentuk PDF kan. Sekarang ni dah dalam bentuk Google Docs. Nama pun dia dah siap-siap sama macam .pdf tadi kan, borang PM02. So ini kita boleh edit. So jimat masa lah. Macam gambar tadi pun, katalah gambar ni kita nak teks dia kan. Sama juga, gambar ni dan right click, klik open with Google Docs. Okay, so ni gambar kat bawah ni lah, ada teks yang kita boleh edit. Okay. Then last kali saya nak tunjuk cara untuk backup, install backup and sync kan. Maksudnya yang tadi backup and sync ada dua backup and sync ni. Kita boleh backup file yang dari Google Drive ke komputer dan kita juga boleh backup file yang dalam komputer ke dalam Google Drive. So yang ni kita pergi dekat My Drive ni, ada button setting ni bahagian belah atas kanan. Kita kena install dulu Get Drive for Desktop. Sini.
Okey, scroll ke bawah sikit, kita akan nampak aplikasi backup and sync. So kita kena download. Klik download. Kita klik agree and download. So dia akan download lah ke dalam komputer. Tapi ni saya tak sure PC ni sebab PC ni adalah sharing PC, saya tak boleh lah nak apa ni backup di sini kan. So saya dah buat dah dia punya step by step lah. Okay. Macam tadi klik setting kat sini, klik get drive for desktop. Okay, klik setting, get drive. Kemudian klik download tadi. So bila dia dah download, dia akan download lah installer. Okay, bila dah siap dah download, kita klik dekat installer tu, install backup and sync ni .exe. Then dia akan tanyalah sama ada kita nak nak allow tak program to make changes kan. So klik yes. Bila klik yes, dia akan pop up get started, klik get started, and then dia ada 3 langkah lah. 3 langkah untuk kita guna backup and sync. Yang pertama, kita kena sign in for sure. Sign in lah kita punya account Google. And then bila dah sign in, kita kena ada keluar pop-up ni. Choose folder from your computers to continuously backup to Google Drive. So klik got it. Then kita pilih lah file ataupun folder dalam laptop ataupun komputer kita, yang mana yang nak di backup ke dalam Google Drive. So pilih dan klik button next kat sini. Then daripada Google Drive, My Drive ni, kita nak backup ke dalam komputer, kita klik got it, then pilih lah sync My Drive, semua file dalam My Drive. Okay, and then tick kat sini sync ni, then klik start. Itu sahaja. Install and backup. So jangan risau bila kata kita nak backup je, apa file yang ada dalam komputer kita yang kita nak backup dalam Google Drive, dia akan automatically backup. Sama juga dalam Google Drive, dia akan automatically backup dalam komputer lah. Okay, so saya rasa itulah apa yang saya boleh share lah berkenaan dengan Google Drive.